Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang yang mulia ni, insyaAllah kita akan cuba ulang sikit lah Nahu. Jadi kita tengok ringkasan dia dekat buku Lentera Santri. Okay, kita tengok ringkasan Nahu level 1. Kita minta tengok dekat apa ni. Kita akan shoot nanti pada buku Lentera Santri. Pada muka surat 46 buku Lentera Santri lah. Kita tengok daripada atas tu, sebutkan 18 huruf jar. Sebab apa kita ulang macam ni? Sebab kefahaman semua apa ni, kita akan huraikan sedikit. Sebab ini kan kelas ulangan kan. Jadi mungkin tuan puan pernah belajar sebelum ni. Jadi kita hanya nak refresh dia supaya lagi mantap lah. Macam okay, nombor yang ketujuh dia kata soalan dia, sebutkan 18 huruf jar dan berikan contohnya. Okay, huruf jar lah. Min, ila, ain, ala, ain, fi, ruba, ba, lepas tu kaf, lam, huruf qasam, wabita. Wabita lah huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Khala, ada, hasya, munzu, hatta. Lepas tu contoh, salah satu contoh dia, nama Faridun fil masjidi. Nama telah tidur Farid, fi huruf jar, al masjidi isim majrur. Fi huruf jar. Jadi itulah dia senairan huruf jar. Lepas tu kita tengok soalan yang ke-8 pula, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada berapa? Jadi huruf mudhara'ah ni apa? Huruf mudhara'ah ni yang mana bila ada fi'il mudhari', yang mana dekat tanda, salah satu tanda fi'il mudhari' awal dia adalah ada salah satu daripada huruf mudhara'ah. Yang mana huruf mudhara'ah ni hamzah, nun ataupun ya ataupun ta. Jadi kalau kita tengok contoh dia, taktubu, ya, yaktubu, nun, naktubu, lepas tu hamzah, aktubu. Lepas tu yang ke-9, i'rab adalah perubahan akhir kata kerana ada amil yang mempengaruhinya. Okey, kerana ada amil yang mempengaruhinya, kita pernah belajar sebelum ni, mempengaruhinya maknanya mengubah. Amil ni macam pelaku lah. Satu amil yang mengubah perubahan akhir kata isim tersebut ataupun fi'il. Amil adalah sesuatu yang mengharuskan akhir kalimat dibaca tertentu. Amil ni lah yang disebabkan, yang jadikan isim ke fi'il ke dibaca, huruf akhir dia dibaca demikian. Contoh macam rafa', macam huruf jar, dia jadikan isim selepas dia tu jadi i'rab jar. Berakhiran ya, nun lah, kasrah. Lepas tu dia kata i'rab ada berapa? Ada 4, rafa', nasab, jar dan jazam. Dan apa saja i'rab yang masuk pada isim? Rafa', nasab dan jar. Isim tak boleh masuk jazam. Dan sebutkan dan apa saja i'rab yang masuk pada fi'il. Untuk fi'il pula rafa', nasab dan jazam. Fi'il tak masuk pada i'rab jar. Lepas tu yang ke-14, sebutkan tanda i'rab rafa' dengan contohnya. Okey, tanda i'rab rafa' apa? Dhammah, waw, alif, nun. Contoh untuk nun apa? Yadrusuna. Kalau contoh untuk alif, talibani dengan alif. Lepas tu waw, talibuna. Lepas tu dhammah, talibun. Jadi bila dia dhammah, bila dia waw, bila dhammah, bila isim mufrad, bila waw, bila jamak muzakkar salim, dan bila alif, isim tasniah. Dan nun, yang mana nun ni untuk fi'il mudhari' lah. Bila fi'il mudhari' ada hujung dia ada nun. Lepas tu yang ke-15, sebutkan tanda i'rab nasab dengan contohnya. Kalau rafa' tadi kita dah sebut ada 4. Kalau yang ni yang ke-15 pula, sebutkan tanda i'rab nasab dengan contohnya. Ini ada 5. Yang pertama fathah, taliban. Yang kedua alif, abaka, kasih contoh abaka. Lepas tu yang ketiga kasrah. Contohnya talibatin. Yang keempat ya, contohnya qalamaini. Dan yang kelima MB tu maknanya membuang. Membuang nun. Contohnya lan tanalu. Jadi yang ke-16 pula. Yang 15 ni bila i'rab dan nasab. Lepas tu yang ke-16, sebutkan tanda i'rab jar dengan contohnya. Okey, i'rab jar pula ada 3 tanda. Kasrah, contohnya muslimin. Lepas tu ya, contohnya muslimina. Lepas tu yang ketiga fathah, contohnya aisyata. Itu untuk jar. Yang mana jar ni hanya masuk pada isim, tak boleh fi'il lah. Yang ke-17 pula, sebutkan tanda i'rab jazam berikut contohnya. Okey, tanda i'rab jazam pula ada 3 juga. Sukun, contohnya lam yajlis. Yang kedua membuang ilat, contohnya lam yajri. Yang ketiga
membuang nun. Contohnya lam tajlisu. Ini semua adalah contoh-contoh fi'il. Sebab apa dia kasih contoh fi'il je? Sebab tanda i'rab jazam ni tak boleh masuk pada isim. Isim tak boleh masuk lepas tu ini adalah takrif-takrif dia lah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, makna satu. Contoh ustazun, satu ustaz. Yang ke-19 isim tasniah adalah isim yang menunjukkan makna dua dan berakhiran alif nun ataupun ya nun. Yang mana bila alif nun bila i'rab dia rafa' dan ya nun bila i'rab dia nasab ataupun jar. Contohnya rajulani dan rajulaini. Okey, kita tengok page akhir pada nombor yang ke-20. Isim jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lelaki banyak yang akhirnya berakhiran waw nun ataupun ya nun. Lelaki banyak ni maknanya angka dia 3 dan ke atas. Berakhiran waw nun ya nun. Contoh dia apa? Muslimuna muslimina pun sama juga. Bila waw i'rab dia nasab, bila waw i'rab dia rafa', bila ya i'rab dia nasab dan ataupun nasab ataupun majrur. Yang ke-21 isim jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan makna perempuan banyak yang berakhiran alif ta. Contohnya muslimatun. Ini dia kasih contoh untuk i'rab rafa' lah. Kalau untuk i'rab majrur dengan mansub, muslimatin dengan kasrah. Yang ke-22 isim jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya rijalun dari lafaz rajulun. Patutnya kalau kenapa dia lain dengan jamak muzakkar salim, berubah dari mufradnya. Kalau ikut mufrad asal dia jadilah rajuluna. Dia masih ikut tertib, ikut kiaskan. Tapi ini dia pecah. Maksud taksir ni macam pecah. Dia berpecah cara, dan kita tak boleh tahu macam mana bentuk-bentuk jamak taksir dia. Kena banyak baca kitab. InsyaAllah banyaklah jamak taksir yang kita ketahuilah. Yang ke-23 isim maksur adalah isim yang berakhiran alif yang sebelumnya berharakat fathah. Contoh al-fatah, tengok ta tu baris fathah. Hujung dia ada alif dan sebelum alif tu ada ta, baris fathah lah. Dan yang kedua al-asa, hujung dia ada alif, sebelum alif tu baris fathah dekat huruf sad tu. Yang ke-24 adalah isim mankus. Adalah isim yang akhirnya berupa ya dan sebelumnya berharakat kasrah. Contohnya al-qadi. Tengok hujung dia ada ya, sebelum ya tu kasrah, di dot, huruf dot. Lepas tu al-jari. Hujung dia ada ya, sebelum ya tu pun baris kasrah juga. Dekat dekat ra. Okey, jadi sampai situ dulu ulangan nahu kita. Yang mana ulangan nahu pada level 1 lah. Jadi dekat lentera santri ni, inilah function dia. Function dia kita dah tahu kaedah dia. Dan dia punya ringkasan semua ada dekat dalam lentera santri ni. Dekat start daripada yang level 1 start daripada muka surat 45 lah, pada buku lentera santri. InsyaAllah tuan-puan boleh tengok. Nanti insyaAllah kita akan sambung yang balance nanti ya, insyaAllah. Okey, jadi kita teruskan pada tasrif pula yang mana tasrif dekat buku lentera santri ni kita cuba tengok ya. Pada muka surat yang ke-160. Semalam kita dah cuba tengok pada muka surat yang ke 159 tasrif istilahi semalam. Dan sekarang kita tengok pada muka surat 160. Yang mana nampak je sama macam fa, ain, lam sama je. Cuma macam saya cakap pagi tadi, harakat dia berubah. Jadi ada setengah fi'il harakat dia macam ni, ada setengah fi'il ain dia fathah, macam tu. Tasrif istilahi pun saya dah terangkan daripada fi'il madhi ke fi'il mudhari', masdar, isim maf'ul dan sebagainya lah. Dan dorawi pula huwa, huma, hum bila masuk dhamir. Okey, kita cuba pada muka surat yang ke 160. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun fahuwa fa'alun. Uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun. Uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun.
Fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Okey, lagi sekali. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Okey, kita dah baca wazan dia, kita ubah kepada mauzun pula. Fa'ila yaf'alu kita tukar dengan jahila yajhalu, jahlan. Lepas tu fa'ula yaf'ulu kita tukar dengan ba'uda yab'ulu bu'dan. Lepas tu fa'ila yaf'ilu kita tukar dengan hasiba yahsibu husbanan. Okey. Jahila yajhalu jahlan wa majhalan fahuwa jahilun wa dhaka majhulun. Ijhal la tajhal majhalun majhalun. Ijhal la tajhal majhalun majhalun. Ba'uda yab'udu bu'dan wa mab'adan fahuwa ba'idun fahuwa ba'idun. Ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun. Ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Lagi sekali. Jahila yajhalu jahlan wa majhalan fahuwa jahilun wa dhaka majhulun. Ijhal la tajhal majhalun majhalun. Ijhal la tajhal majhalun majhalun. Ba'uda yab'udu bu'dan wa mab'adan fahuwa ba'idun fahuwa ba'idun. Ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun. Ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Okey, jadi pada nombor yang ini kan nombor yang kedua. Nombor yang pertama dan nombor yang kedua ni dia dua-dua adalah fi'il sulasi lah. Fi'il sulasi ni semua ada 6 bab lah. Bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Pada muka surat 159 dia ada kasih 3 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, 3 bab. Lepas tu muka surat 160 bab fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Dia ada kasih 6 bab pada fi'il sulasi ni lah. Jadi bila nanti akan datang insya-Allah kita dah masuk pada bab 4 huruf pula lah. Ini dah 3 huruf ni dia dah kasih 6 bab. Dia campurkan sekali semua dalam 2 lagu lah. 2 bahagian lagu yang sama. Lagu dia lebih kurang je. Okey, lepas tu kita tengok balik pada muka surat yang ke 153. Buku Lentera Santri. Ini pula tasrif lughawi. Tadi dah tasrif istilahi. Dan sekarang kita masuk tasrif lughawi lah. Bila fi'il bila masuk dhamir-dhamir. Tasrif lughawi pun ada 2 bentuk dia kasih. Bentuk untuk fi'il madi ada, fi'il mudhari' pun ada. Fi'il mudhari' kemudian dia hanya kasih fi'il madi dulu. Semalam ataupun yang sebelum ni kita pernah belajar kataba dengan radda. Jadi bina dia berlainan kataba bina dia lain, radda bina dia lain. Okey, jadi kita tengok pada yang ketiga qala. Pada muka surat 153 buku Lentera Santri Huwa qala huma qala
هم قالوا هي قالت هما قالتا هن قلنا أنت قلتا أنتما قلتما أنتم قلتم أنتم قلتم أنت قلتي أنتما قلتما تنا أنا قلت نحن قلنا أنتما قلتنا أنا قلت نحن قلنا. Lagu ni dia pening sikit sebab dia ada ulang-ulang. Jadi kita cuba lagi sekali kita buat slow-slow sikit. Huwa qala huma qala hum qalu hiya qalat huma qalata hunna qulna anta qulta antuma qultuma أنتم قلتم أنت قلتي أنتما قلتما أنتن قلتنا أنا قلت نحن قلنا أنتما قلتما أنتن قلتنا أنا قلت نحن قلنا. Kalau untuk pengetahuan semua, ini adalah bina ajwaf lah. Bina yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ain fi'il berupa huruf ilat. Qaf adalah fa fi'il, alif tu adalah ain fi'il dan lam tu adalah lam fi'il. Jadi alif tu adalah huruf ilat pada ain fi'il, dipanggil sebagai bina ajwaf. Jadi ini lagulah untuk fi'il madhi bina ajwaf yang 3 huruf. Jadi kita cuba ambil contoh kat bawah. Kita ambil sama. Huwa sama, huma sama, hum samu, hiya samat, huma samata, hunna sumna, anta sumta, antuma sumtuma, antum sumtum, antum sumtum, anti sumti, antuma sumtuma, antunna sumtunna, ana sumtu, nahnu sumna, antuma sumtuma, antunna sumtunna, ana sumtu, nahnu sumna. Lagi sekali. Huwa sama, huma sama, hum samu, hiya samat, huma samata, hunna sumna, anta sumta, antuma sumtuma, antum sumtum, antum sumtum, anti sumti, antuma sumtuma, antunna sumtunna, ana sumtu, nahnu sumna, antuma sumtuma, antunna sumtunna, ana sumtu, nahnu sumna. Jadi kita tengok last tasrif last lughawi kita pada nombor yang keempat lah. Dia qala dengan yang keempat tu sarab, yang ketiga qala. Qala dengan sarab ni nampak je sama, tapi kalau kita belajar dekat buku tasrif, dia kata bina ajwaf ada 2 jenis, ajwaf waw dan ajwaf ya. Macam mana kita nak tahu alif tu asal daripada waw ke ya? Kita kena tengok fi'il mudhari' dia. Kalau qala fi'il mudhari' dia yaqulu, kalau sama yasumu, khana mudhari' dia yakhunu, kana juga yakunu. Jadi kita boleh tahu fi'il mudhari'. Dan macam mana kita nak tahu fi'il mudhari' dia? Kita kena tengok pada kamus. Jadi bila sara dah jadi yasiru, ba'a jadi yabi'u, zada jadi yazidu, dan asha jadi ya'ishu. Okey. Jadi kita tengok dekat sara. Huwa sarahu ma sarahum
ساروا هي سارت هي سارت هما سارتا هن سيرنا أنت سيرتا أنت سيرت أنتما سرتما أنتم سرتم أنت سرتي أنت سرتي أنتما سرتما أنتن سرتن أنتن سرتن أنا سرت نحن سرنا أنا سرت نحن سرنا. Lagi sekali. هو سار هما سارا هم ساروا هي سارت هي سارت هما سارتا هن سيرنا أنت سيرتا أنت سيرت أنتما سرتما أنتم سرتم أنت سرتي أنت سرتي أنتما سرتما أنتن سرتن أنتن سرتن أنا سرت نحن سرنا أنا سرت نحن سرنا. Kita ambil satu contoh dekat bawah dia, ba'a. Huwa ba'a huma ba'a hum ba'u hiya ba'at هي باعت هما باعتا هن بعنا أنت بعتا أنت بعت أنتما بعتما أنتم بعتم أنت بعتي أنت بعتي أنتما بعتما أنتن بعتن أنتن بعتن أنا بعت نحن بعنا أنا بعت نحن بعنا. Okey, ini sampai sini dulu tasrif lughawi. InsyaAllah bagi tuan-puan yang ada buku Lentera Santri boleh cuba ulang-ulang lah tasrif lughawi dan istilahi tadi. Memang semua ni memang sangat penting lah untuk, dan tasrif ni kita hanya perlu menekankan pada hafalan lah, hafalan dan sirah-sirah. Jadi kita tengok pada muka surat 179 ada huruf ataf pada nombor yang ke-9. InsyaAllah kita buka pada muka surat 179. Ini adalah apa ni, pelajaran ataf kita pada pagi tadi. Jadi kita cuba ulang balik lagu huruf ataf macam mana. Muka surat 179 buku Lentera Santri. وأوفى أملا ثم بل حتى لكن وأوفى أملا ثم بل حتى لكن. Lagi sekali. وأوفى أملا ثم بل حتى لكن وأوفى أملا ثم بل حتى لكن. Cuba lagi sekali ya. وأوفى أملا ثم بل حتى لكن وأوفى أملا ثم بل حتى لكن. Okey. Jadi inilah pelajaran kita dah belajar dah pagi tadi dekat buku Nahu. Dan ini buku tasrif ni dia pertama dia ada ringkasan dia, yang kedua untuk cara dia untuk menghafal lah, mudah untuk menghafal. Tengok dia dah kumpulkan semua huruf ni, huruf ataf ni dia jadikan lagu dan pendek, sekejap je. Macam Inna pun lagu semalam tu pun dia hanya ulang banyak kali, jadi lagi mudah untuk kita menghafal lagu-lagu dia.
Jadi insyaAllah sampai situ dulu untuk petang ni pada buku Lentera Santri kita dan ulangan Nahu level 1 kita. Dan tasrif ulangan pagi tadi pun ada juga pada bab yang itulah 3 huruf itulah. Tadi kita dah baca kan yang kedua, nombor yang kedua. Jadi sampai sini sajalah program kita pada petang ni. Terima kasih bagi yang mengikuti. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.